Assalamualaikum dan selamat kepada semua penonton Bernama News Channel. Baik, minggu ini kita bertemu sekali lagi dalam program Upsound dalam topik sukan. Untuk itu kita bawakan kepada anda mengenai kontroversi yang melanda arena sukan sepak takraw negara pada ketika ini. Baik, segalanya bermula selepas Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM membuat keputusan mengejut menggugurkan dua tekong utama negara iaitu Muhammad Shahir Rosdi dan Muhammad Zulkifli Abdul Razak ataupun dikenali sebagai Sobeh pada hujung bulan lalu. Keputusan drastik itu nyata mengejutkan semua pihak dan peminat sukan takraw. Apa sebenarnya yang berlaku pada dalam PSM ketika ini? Jadi topik yang kita akan bincang kali ini adalah libas-melibas sepak takraw Malaysia. Untuk mengupas lebih lanjut mengenai topik ini, kita bersama dengan bekas tekong negara pada era 1989 sehingga 2001 iaitu Romi Suhendra Nosal. Terima kasih Cik Romi kerana sudi bersama Upsound. Selamat datang ke program Upsound. Selamat datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cik Romi, kita mulakan dengan topik pembincangan kita. Saya yakin saudara Romi mengikuti rapat situasi semasa yang melanda PSM pada ketika ini. Pandangan saudara sendiri bagaimana? Okey, pertama saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak bernama kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam program pada hari ini. So, mengikut pada penceritaan sepak takraw ni, mula-mula sebenarnya saya dah agak suram. Tapi bila saya terbaca satu artikel dalam surat khabar berkenaan PSM mengatakan bekas pemain tersebut Sobeh dan juga Panjang sebagai anak-anai, tekong anak-anai. So saya rasa macam kenapa kena perlu cakap macam ni kan? So saya rasa macam perlu ambil tahu ni hal ni kerana tajuk tersebut sebenarnya dia lebih ke arah melibatkan maruah nama pemain tersebut dan juga keluarga. So saya perlu ambil tahulah cerita dia. Okey, Cik Romi, isu penyikiran dua tekong negara panas disebut seketika ini. Sebagai bekas pemain, mungkin Cik Romi sendiri ada berhubung dengan Shahir ataupun Sobeh, ada meluahkan isi hati mereka sendiri ke ataupun bagaimana? Okey, dalam hal ni bila saya terbaca surat khabar tu, saya rasa macam perlu ke aku telefon kan? Bila saya dalam keadaan berfikir tu, saya rasa macam saya perlulah saya berhubung dengan mereka. Saya perlu tahu apa kejadian sebenar sampai satu tahap dia dilabelkan sebagai anak-anai. Anak-anai ni maksudnya makhluk perosak di dalam skuad tu kan. So bagi saya, kenapa seorang pemain yang sebelum ni membuahkan hasil yang terbaik untuk negara tapi dilabelkan sebagai anak-anai. So saya nak tahu tu, saya terpaksa call mereka. Saya sendiri call mereka untuk tahu. So bagaimana Cik Romi melihat senario ini? Kenapa keputusan begitu mengejut sehingga menggugurkan? Kena tahu reputasi mereka sebenarnya yang mampu membawa Malaysia di Sukan Asia, Sukan C mencapai keputusan yang positif. So dalam hal ni kan sebenarnya kita direct lah pada isu dia. Bila saya menghubungi, saya tanya kenapa, apa masalah, apa yang mereka buat sampai orang yang sebenarnya bukan PSM mengharapkan mereka. Satu Malaysia mengharapkan mereka sebab mereka adalah pemain yang penting dalam skuad negara. So bila saya tanya dan ia sebenarnya adalah masalah kecil yang berlaku di bahagian pengurusan PSM dan diperbesarkan. Sepatutnya perkara ni boleh hanya orang kata masalah allowance pemain yang dipotong secara tanpa dibincangkan dengan pemain. Pemain tidak berpuas hati dan perkara ini menjadi satu isu yang tidak menjadikan satu ketidakpuashatian kepada pemain tersebut kan, dan mereka menyuarakan hal ni dan menyebabkan PSM sendiri bila ada pemain yang bersuara menuntut hak dan akhirnya mereka sendiri dilabelkan sebagai tidak ada disiplin. Itu baik, yang sebenarnya. menyentuh isu yang lain, masalah disiplin juga dibangkitkan. So ada sebenarnya perkara ini benar terjadi ataupun masih ada perkara yang dalaman yang kita tidak tahu ataupun bagaimana? Sebagai dalam pendapat saya lah, dalam hal disiplin ni sebenarnya kita sebagai pengurusan sepatutnya kita menyorokkan daripada umum, sebab yang disiplin ni kalau nak ceritakan
bukan semua player pun ada disiplin. Semua tak ada disiplin kan. Tapi kita seboleh-boleh ni kita menyorokkan. Tapi dalam hal yang sekarang ni ia melibatkan seperti PSM ingin mempertahankan diri. Untuk tidak nanti bila Sobe ataupun Syahir tu dengan Zulkifli tadi keluar dan bercerita dengan orang tentang kesalahan PSM, dan PSM sebelum dipersalahkan dia membuat statement macam ni lah. Maksudnya untuk mempertahankan pihak pengurusan mereka. Ini yang saya rasa macam perlu diperhalusi oleh banyak pihak untuk menyelesaikan isu ni. Dan perkara ni bukan perkara main-main, dan ianya adalah melibatkan dua tonggak utama. Kalau kita kehilangan dua orang ni, rasanya kita sepak takraw negara mendapat satu kerugian, dan pada masa sama negara lain sukalah. Menyentuh pada negara lain tu, boleh Cik Romi elaborate sikit sebenarnya bagaimana situasi itu sebenarnya adakah membunuh karier mereka sendiri ataupun akan memberi kelebihan kepada negara lain? Dia dalam isu ni mengikut saya bila saya berhubung dengan mereka, mereka sebenarnya dah rasa macam tawar hati kerana pengurusan yang melibatkan kenapa perlu potong allowance yang dah ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara. Sedangkan allowance tersebut dah ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara dan diserahkan duit tu kepada PSM patut serahkan kepada pemain. Kan? So bila kejadian pemotongan ni berlaku, mereka rasa macam disebabkan sikit kesilapan, duit yang allowance yang sepatut terima tu tak dapat amount yang penuh. So dekat situ diorang punya semangat untuk berlatih, semangat untuk tu menjadi kurang kan. Dan pada masa sama isu ni pun dah tersebar dekat luar. Negara-negara lain pun dah tahu, Thailand pun dah tahu, Indonesia dah tahu, Myanmar dah tahu, Singapura dah tahu. So negara-negara ni sebenarnya memang menunggu berita macam ni lah, kejadian-kejadian macam ni, kerana senjata yang ada pada Malaysia hanya pada mereka berdua ni. Baik, Cik Romi, kita simpan dulu soalan dan jawapan yang lebih panas. Kita berrehat sebentar, kita akan bersama selepas ini dalam Absa. Terima kasih kerana setia bersama Upsound. Kita masih lagi bersama dengan topik libas-melibas sepak takraw Malaysia, dan kita bersama dengan bekas pemain takraw negara iaitu Romi Suhendra Nosal. Baik, Cik Romi, kita masih lagi menyentuh topik allowance ini yang dipotong oleh PSM. Jadi adakah perkara ini memberi bayangan kepada ramai bahawa PSM mengalami masalah kewangan? Okey, berkenaan allowance ni, bagi saya lah, kalau dalam kewangan PSM ni kita tak tahu, saya tak tahu cukup ataupun banyak ke duit PSM apa semua saya tak tahu. Tapi dalam hal allowance ni sepatutnya perkara ni perlu diperhalusi, dan bagi saya lah dalam PSM ni sepatutnya menaikkan lagi allowance kepada pemain tersebut, kerana mereka dah membawa satu pingat emas Sukan Asia, dan MSN dah memberi insentif sebanyak 4,000, dan sepatutnya PSM mengambil satu langkah untuk menambahkan semangat budak-budak, untuk menambahkan lagi mereka dengan menambah lagi allowance, mungkin tambah lagi 1,000 ke kan, barulah sedap sikit kan nak main takraw ni. Duit tak ada pun tak boleh agak bersukan. Ini lagi dipotong, kacau lah, jiwa dia kacau lah kan. Baik. Kalau betul isu allowance menyebabkan Syahir dan Sobi ini dikatakan macam memberontak lah, atau wajarkah kita labelkan faktor duit atau material kini seakan dilihat menjadi keutamaan kepada dua pemain itu, atau ia mengatasi semangat untuk menyumbang kepada negara? Pandangan Cik Romi bagaimana? Ini bukan masalah material ke apa, ini hak allowance yang dah ditetapkan oleh Majlis Sukan Negara untuk pemain tersebut, dan pemain tersebut dah dimaklumkan, pastinya sudah dimaklumkan oleh Majlis Sukan Negara amount sebanyak
yang ditetapkan dan kenapa perlu dipotong? Atas sebab apa nak dipotong? Allowance tu PSM hanya ambil daripada Majlis Sukan Negara, serahkan saja pada PSM. Sekarang ni, masalah sekarang ni, hak mereka diambil. Untuk apa PSM ambil? Itu persoalan dia yang sampai sekarang saya masih mencari. Persoalan tu, kenapa PSM potong allowance dan duit yang dipotong tu bagi pada siapa? Dibelanjakan untuk apa yang dipotong tu? Dan kenapa ada, saya dapat tahu pemain tu cedera dan dipotong terlalu banyak. Dipotong terlalu banyak sampai kan tak masuk akal lah sebenarnya cerita pasal allowance ni. Saya pun tak faham apa yang pengurusan PSM nak sebenarnya daripada pemain, ataupun mereka ni menjadikan pemain ni sebagai untuk jual produk ke. So duit yang daripada MSN tu terpulang pada PSM nak buat apa ke, saya pun tak faham. Kan sebenarnya apa yang dapat daripada PSM serah ajalah pada pemain. Itu saja. Kalau cerita tentang material ni, semua atlet kalau nak bermain untuk negara dia perlukan duit kerana dia ada keluarga yang ditinggalkan kat rumah, dia ada anak kat rumah yang perlu belanja. So duit ni lah yang akan menampung keluarga mereka. So tidak, dia hanya sebagai gaji saja pun. Dengan amount tu kalau ikutkan 4,000 tak cukup. Tak cukup. Sebab dia dikerah tau, tenaga dikerah, masa dengan keluarga tu tak ada, dengan anak tak ada, masa apa semua tak ada. Dia orang berkorban untuk negara ni, duduk di dalam camp. Tetapi sampai satu tahap bila dah membawa kejayaan, perkara macam ni berlaku. Sepatutnya perkara ni tak berlaku. Ini yang sepatutnya, kalau berlaku pun inilah pengurusan sepatutnya pandailah bermain peranan kan. Maksudnya cerita kat dalam, jangan cerita kat luar. Ini bila dah sampai kat luar, dia jadi masalah lain lah. Adakah isu allowance ni di zaman ketika Cik Romil bergelar pemain dulu juga masih sama budayanya, ataupun boleh ringkaskan sedikit bagaimana culture tu sebenarnya? Kalau zaman saya main, allowance murah aje. Murah sangat. Ada sebelum saya tu ada yang allowance RM30, ada yang allowance RM100, ada yang allowance. Zaman saya main tahun 98 kalau tak silap saya lah, saya dapat allowance sebulan baru 600. 600 wakil negara. Tapi kita tak ada fikir ke arah tu. Dan pada masa sama, pengurusan langsung tak kacau tentang pemain. Dia lepaskan tanggungjawab tu kepada jurulatih dan juga pengurus pasukan. So kita ada masalah, kita akan bercerita dengan jurulatih. Jurulatih akan cerita pada pengurusan. Tapi hari ini benda tu dah tak berlaku. Dia dah melompat-lompat. Maksudnya presiden sendiri ambil tahu hal pemain tak ada stokin pun presiden nak ambil tahu, kenapa? Contohnya lah kan. Sedangkan jurulatih tu apa peranan dia? Pengurus tu apa peranan dia? Kan? So ini yang menjadikan isu ni berjangkit-jangkit. Adalah isu yang sepatutnya isu-isu kecil tak perlu berlaku dalam hal pengurusan persatuan. Sebab duit tu bukannya PSM yang kena cari. Duit tu datang daripada Majlis Sukan Negara. Duit daripada Sukan Negara pergi kepada MSN, pada PSM, PSM serah pada pemain. Itu saja. Kalau duit tu yang PSM cari dari penaja mana-mana, bolehlah dia buat syarat. Okey, kalau kau tak datang training sini aku potong. Kalau kau tak ni aku potong. Macam tu boleh. Tapi masalah sekarang ni duit tu datang daripada Majlis Sukan Negara. Ini yang dituntut oleh pemain-pemain. Okey, baik, kita biarkan isu allowance ni diletakkan satu question mark lah. Kita jawab nanti dan kita teruskan di mana kedudukan Malaysia sebenarnya selepas Syahir dan Sobim digugurkan bagi pandangan Cik Romil? Dalam ranking lah, bila Syahir dan juga Zulkifli Sobir tidak dalam skuad, Malaysia ni dalam turutan yang di bawah, sama level di saya rasa dalam ranking 5, 6 macam tu lah. Sebab kekuatan Malaysia tu hanya pada tonggak dia ada dua ni, dibantu oleh kiri dan kanan, apit kanan dan apit kiri. Tetapi untuk kekuatan sebenarnya daripada Tekong. Tapi Tekong utama dua orang ni yang ranking dia nombor 1 sekejap, nombor 2 sekejap, yang ni nombor 1, yang ni persaingan ni dah tak ada dalam skuad, dia akan jadikan satu fenomena baru lah. Maknanya sepak takraw Malaysia ni dah tak berapa lah.
Kiranya dalam sukan sepak takraw, tekong antara yang paling utama. Utama. Bagi pandangan Cik Romi, ianya akan memberi kesan hebat kepada PSM untuk melahirkan dua tekong yang berkualiti seperti ini? Ya, betul. Kalau kita tengok sekarang pula, bila dia keluarkan Sobe daripada skuad, dia keluarkan Syahir daripada skuad, dan pada masa sama, pada tahun 2009 ni, semua peminat takraw tahu. Semua penggiat sepak takraw tahu. Daripada bulan 1 2009 sehingga kini belum ada lagi kejohanan berprestij yang dianjurkan oleh PSM. Ini yang saya cakap tu, PSM ni sebenarnya kegagalan dia banyak, dan dia menjadikan pemain ni sebagai tempat menutup kesalahan. Dia jadikan isu ni untuk biar orang ramai tertumpu pada isu ni dan menyorokkan pengurusan punya kelemahan. Okey, baik. Cik Romi, kita cool down dulu, kita rehat sebentar, kita akan kembali selepas ni dalam Up Sound. Terima kasih kerana setia bersama Up Sound. Kita masih lagi bersama dengan bekas pemain takraw negara iaitu Rumi Suendra Nosal dengan topik libas-melibas sepak takraw Malaysia. Baik, Cik Romi, saya kira lagi kurang 4 bulan sebelum Sukan C Manila bermula. Situasi ini sebenarnya dilihat sebagai seperti negatif lah untuk skuad takraw negara. Bagaimana Cik Romi melihat perkara ini ke arah ke Sukan C Manila itu sendiri? Sukan C Manila, saya berani cakap pemain-pemain yang ada di dalam skuad sekarang yang bersama dengan Sobe dan juga Syahir, semangat mereka dah menurun. Saya tak langsungnya mereka sebenarnya dah patah semangat kerana pemain yang ada di dalam tu juga mengharapkan dua orang ni, tonggak ni, untuk bersama mereka dalam Sukan C nanti. Tetapi apa yang jadi, saya rasa jurulatih tak mampu untuk menjadikan satu tim yang baik ataupun regu yang baik nanti untuk Sukan C nanti. Walaupun ada, buat masa sekarang belum ada lagi lah cerita dia untuk tekong yang sama taraf dengan Sobe dan juga Syahir. Kalau ikutkan dua orang ni memang perlu ada dalam skuad. Saya tak langsungnya bila mereka ada dalam skuad, bila dalam gelanggang kita nak bertemu contohnya dengan Singapura. Singapura bila sebelum masuk gelanggang mereka dah kalah dulu. Sebab apa? Dia orang akan bercakap, alamak jumpa Sobe lah, alamak jumpa Syahir lah. Dekat situ je dah menjadikan satu kemenangan untuk Malaysia. Psikologi. Tapi hari ni mereka masuk gelanggang, bestnya Syahir tak ada, Sobe tak ada. So perkara ni dia berbeza dengan bila mereka ada dan tak ada ni. So dekat situ yang menunjukkan Malaysia sebenarnya lemah bila tak ada dua orang ni. Sebab kalau ikutkan kita ada harapan untuk pertahankan pingat emas acara bergu yang dimenangi 2 tahun lalu. So Cik Romi melihat perkara itu sebenarnya bagaimana untuk berdepan negara seperti Thailand yang sudah orang kata azali tahu kita punya teknik permainan, gaya sistem kita, gaya tekong kita dan gaya feeder kita. Bagaimana komen Cik Romi sendiri? Sebenarnya negara-negara lain sedang mengkaji tekong kita. Terutama sekali Panjang dan juga Sobe ni. Dia masih mengkaji macam mana, apa kelemahan Sobe, apa kelemahan Syahir. Sekiranya regu kuat ni bertemu dengan Syahir, apa yang perlu ni buat. Regu yang ni pula untuk bertemu dengan Sobe, dengan dua orang ni lah, apa perlu buat. So perkara ni diorang tengah buat. Maksudnya Thailand tengah buat, Singapura tengah buat, Myanmar tengah buat, termasuk kalau Asia, Korea pun sendiri buat, mengkaji servis tu tahap mana, kelajuan dia apa semua dia orang kaji. Tapi hari ni bila keluar je cerita pasal Sobe dan Syahir ni dah tarik diri daripada skuad negara, rasanya diorang rasa jadi mudah lah kerja diorang. Kerja negara-negara lain ni jadi mudah. Bila yalah, ini kita ada peluru tapi kita buang peluru tu kan. Kita tak nak pakai peluru tu. Adakah kehilangan dua pemain ini akan mempengaruhi motivasi pemain ataupun akan memberi kesan kepada skuad kebangsaan itu secara menyeluruh untuk memberikan satu prestasi
yang lebih mantap di masa hadapan. Ya, bukan saja kepada pemain-pemain seperti macam saya cakap tadi kan. Pemain-pemain kat dalam ni dia sebenarnya dia orang bersatu hati. Tinggal lagi kalau ikutkanlah kan, mungkin dia orang pun ada rasa nak tarik diri. Tapi mungkin ada banyak benda yang dia orang fikir takut digantung ataupun diambil tindakan juga kan. Pada masa sama sebenarnya jangan kata pemain, di luar sendiri apa yang saya lihat di dalam Facebook, komen-komen daripada peminat sepak takraw, daripada penggiat sepak takraw, mereka juga mengharapkan sebenarnya pemain ni akan kembali balik beraksi. Dua orang pemain ni perlu beraksi balik sebab mereka rasa ini adalah pemusnah untuk kita. Secara tak langsungnya tujuan kita dalam sepak takraw ni satu je, matlamat untuk kalahkan Thailand. Baik, sebagai bekas pemain berpengalaman, kita sebenarnya tidak mahu PSM dan dua pemain ini bertelagak sesama sendiri, dan sepertinya kita mahu campur tangan daripada pihak MSN dan juga KBS untuk menyelesaikan kemelut ini. So sebagai bekas pemain pengalaman, apa kaedah ataupun jalan kedamaian untuk kesemua pihak ini bersatu sebagai satu pasukan kembali? Pertama saya kepada KBS, saya berharap sangat YB Saddiq untuk dapat memujuk kembali dan mencari jalan penyelesaian dan berbincang dengan MSN untuk macam mana kita nak ambil balik dua orang pemain ini untuk kembali beraksi, kerana mereka berdua ni masih muda. Sobe dalam lingkungan umur 27 tahun, Syahir dalam lingkungan umur 23 ke 24 tahun. Mereka masih muda dan perlu dicampur tangan oleh YB Saddiq sendiri untuk menyelesaikan isu ni. Dan pada masa sama, cadangan saya sendiri, saya mengharapkan Majlis Sukan Negara menguruskan tim A. Maksudnya tim sepak takraw, pasukan sepak takraw yang A ni di bawah kendalian MSN, Majlis Sukan Negara direct. Maksudnya MSN sendiri yang akan menguruskan dia orang punya latihan dan juga segala-galanya. Dan saya rasa dekat situlah InsyaAllah Syahir dengan Sobi akan kembali balik bermain. Sure, baik. Terima kasih Cik Romil atas huraian yang sangat bermakna untuk arena sukan sepak takraw negara. Semestinya kita mahukan jalan penyelesaian yang terbaik untuk Persatuan Sepak Takraw Malaysia bersama dua pemain tekong utama negara ini, iaitu Syahir Rosdi dan juga Zulkifli Abdul Razak iaitu Sobi. Dan kita sama-sama doakan mereka dapat menemui jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya kira setakat itu sahaja untuk Upsound Sukan minggu ini. Kami tenaga produksi Upsound ingin mengucapkan terima kasih kepada anda rumah kerana setia bersama kami sehingga penghujung rancangan. Teruskan bersama Bernama News Channel. Semuanya tentang anda. Assalamualaikum dan salam hormat.